ditemani oleh seorang pendiskusi yang hebat yang kita bawakan daripada Jabatan Siasah Syariah. Baik. Dan buku yang kita akan kupas pada malam ini adalah buku Ali Al-Kimiyah. Satu buku yang saya rasa tak asing lagi daripada kita. So bagilah orang yang minat membaca. Baik, sebelum kita bergerak kepada sesi resensi buku yang saya akan serahkan kepada saudara Amirul Syafiq. Jadi saya nak memperkenalkan dulu siapa pendiskusi kita pada malam ini. Tak kenal maka ta'aruf, betul? Beliau diberi nama Muhammad Amirul Syafiq bin Muhammad Fadil. Merupakan pelajar tahun 1 Jabatan Siasah Syariah. Kemudian sikitlah saya kongsikan berkenaan quote membaca beliau. Kata beliau, jangan sesekali penjarakan fikiranmu. Tubuh boleh terpasung, namun jiwa dan fikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Bebaskan fikiranmu dengan membaca. Jadi genre penulisan yang beliau minati ialah sains politik, geopolitik dan buku seperti motivasi dan keuangan. Dan figura-figura yang beliau minati seperti Buya Hamka, Ustaz Aziza dan saudara Aiman Rashdan. Baik, saya rasa lebih baik kita teruskan kepada program sesi buku. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada saudara Amirul Syafiq. Silakan. Bismillah. Dengar suara anak Arif? Dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana bi'amdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil ithni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Terima kasih Ana ucapkan kepada sahabat Ana, saudara Arif Asnawi, sebagai moderator ataupun pengacara majlis pada sesi resensi malam ni. InsyaAllah, Ana pun sebenarnya agak sewaktu dipelawa daripada Wasif untuk Ana resensi buku, Ana kata buku yang Ana baca ni tak layak untuk diresensi pun. Sebabnya kadang-kadang rasa macam buku kita ni jauh daripada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat dah baca kitab Muwatta, dah baca kitab, macam-macam kitab. Tapi kita baca buku biasa-biasa je. Tapi Ana cakap, serius lah nama anak memang nak jemput Ana. Dia cakap, ya tak salah nama. Disebabkan macam tu, tak apalah Ana cuba untuk sahut sebaik mungkin pelawaan daripada pihak Wasif untuk buat bedah buku. Okey, insyaAllah. Sebelum tu, insyaAllah Ana disclaimer awal-awal, buku yang Ana akan bedah, obviously penulis dia bukanlah dari kalangan ulama Islam ataupun cendekiawan Islam ataupun Muslim itu sendiri. Beliau bukan Muslim. Jadi mungkin sesi pembedahan Ana, bila Ana cakap tentang buku, Ana tak menafikan sama sekali bahawa kitab teragung kita adalah Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga kitab para ulama kita yang sangat-sangat hebat. Itu disclaimer awal-awal. Bila Ana cakap buku ni sangat bagus, Ana tak menafikan buku-buku dalam bidang Islam yang kita ada. Okey, baiklah kita terus pergi. Okay, next slide. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah quote yang sangat banyak disebut di dalam buku ni dan juga ini adalah moto yang saya guna di dalam kehidupan saya sewaktu saya lepas baca sampailah sekarang dan insya-Allah sampai bila. Iaitu, and when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Kalau kamu nakkan sesuatu, satu dunia akan berkonspirasi, akan membantu kamu untuk capai benda yang kamu nakkan. Ini tulisan Paulo Coelho dalam buku yang saya akan bedah sebentar lagi. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh, kita kena highlightkan. Jika kalian semua berada dengan saya sehingga akhir nanti insya-Allah, 4 perkara yang kita sama-sama akan cuba dapatkan. Yang pertama, mula mencari takdir yang ditetapkan oleh Tuhan buat kita. Kadang-kadang perasan tak, kita hidup sebagai mahasiswa tahun 1 ataupun ada sahabat-sahabat kita, ada junior-junior kita yang mungkin baru nak melangkah masuk ke dalam alam universiti ataupun dah menghabiskan masa diploma 3 tahun. Bila kita tanya, apa impian kau dalam hidup? Apa azam kau nak capai dalam hidup? Apa sumbangan yang kau nak bagi untuk ummah? Apa sumbangan yang paling tak payah nak fikir pasal ummah, tak payah nak fikir pasal family. Apa sumbangan terbesar yang kau boleh beri kepada hidup kau sendiri? Kadang-kadang kita tak jumpa lagi apa sebenarnya
impian yang aku nak dalam hidup? Apa sebenarnya matlamat hidup aku? Sebenarnya Tuhan ni, Allah SWT ni hidupkan aku ni untuk apa? Kadang-kadang kita tak jumpa. Jadi insya-Allah kita sama-sama dalam sesi resensi kali ni untuk cuba cari apa takdir yang Allah SWT tentukan untuk kita. Yang kedua, dare to dream, iaitu berani untuk bermimpi. Kalau dulu kita rasa macam kalau dari segi keuangan, aku rasa aku boleh kumpul 100,000 dalam masa 2 tahun lagi. Kita rasa, aku tak mampu lah, mustahil lah. Ataupun aku rasa aku mampu dapat 4 flat untuk SEM akan datang. Tak mampulah sebab aku belajar pun online. Aku tak ada member nak study group. Aku tak ada bantuan dan sebagainya. Ataupun dari segi Quran, bagi yang pernah hafal Quran, aku rasa aku nak betul-betul masyi 30 juzuk Quran, betul-betul syair 30 juzuk Quran. Tapi agak mustahil lah sebab aku bukannya dilahirkan daripada keluarga-keluarga yang memang baik-baik. Aku ni mengulang pun sehari 1 juzuk ataupun kadang-kadang aku mengulang pun tak. Jadi lisensi kita kali ni adalah untuk menerapkan ataupun nak menekankan kepada kita perlu berani untuk bermimpi. Sebab dengan mimpi tiada benda yang jadi mustahil. Yang ketiga, kenali petanda dan cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Ini saya suka quoteskan juga dalam buku Dr. Mazli, Bishmi Elohim. Dr. Mazli ada mengatakan bahawa Allah SWT berkomunikasi dengan makhluk, dengan kita ni dengan pelbagai cara. Kadang-kadang hari ni kita lapar. Tiba-tiba kita tak pernah kenal pun orang tu, kita tak pernah terlintas pun nak rapat dengan dia, tak pernah rasa ada apa-apa hubungan pun dengan dia, tiba-tiba dia rasa dia PM ataupun dia hantar kat kita makanan melalui Grab Food and so on. Kita tak pernah bayang pun. Aku tak pernah kenal dia dan aku tak pernah bantu dia, tapi kenapa? Dia boleh bantu aku. Itu adalah cara komunikasi Allah dengan kita, iaitu melalui makhluk sebagai asbab. Jadi kita nak tahu, kenali petanda. Kadang-kadang kita pernah tak kita rasa, aku nak kejar benda ni, contohlah, aku nak dapat 4 flat SEM ni. Tiba-tiba kita dapat pensyarah yang memang betul-betul ngam dengan kita, yang memang betul-betul sangat faham, yang memang gila-gila sporting. Itu adalah salah satu cara Allah komunikasi dengan kita. Itu adalah salah satu cara untuk kita kenali petanda. Okey, sebenarnya Tuhan dah alurkan aku ke sini untuk aku capai apa yang aku nak sebenarnya. Okey, dan yang keempat tentang cinta, takdir dan impian. Sebab kadang-kadang ada orang cakap cinta ni merosakkan impian. Cinta ni takkan bawa kau pergi mana-mana. Dengan cinta, impian kau takkan tercapai. Jadi kat sini kita nak tengok, betul ke cinta menyusahkan kita? Betul ke cinta membuatkan satu-satu lelaki tu gagal? Adakah cinta penyebab kepada kegagalan manusia? Dan juga begitu dengan takdir dan impian. Ini antara sharing objektif yang insya-Allah kita akan cuba capai sehingga akhir lisensi nanti. Okay? Okay. Ada orang tanya, kenapa pilih Alchemist? Tak ada ke buku-buku lain yang best-best? Tak ada ke kitab-kitab yang sangat penting? Tak ada ke buku-buku falsafah ataupun politik yang sangat relate dengan isu semasa? Jawapan saya sangat banyak. Kalau kita nak cakap pasal buku, sangat banyak. Saya tengok statistik yang dikeluarkan daripada News York Times. Kebanyakan buku boleh jadi satu dunia setahun mencapai 1 juta buku yang dikeluarkan setiap tahun. Kita tak mampu nak baca semua benda. Nak katanya buku terlampau banyak. Dan buku yang saya dah baca pun insya-Allah banyak. Yang kita nak kongsi memang boleh. Tapi kenapa dalam banyak-banyak buku yang saya baca, saya pilih Alchemist? Sebab bagi saya, buku Alchemist buku yang sangat mengubah kehidupan saya dan cara saya fikir. Kalau dulu, mungkin kita rasa kita tak berani untuk buat sesuatu. Kita tak berani untuk mencuba di luar zon selesa kita. Kita tak berani kalau macam pelajar agama, kita tak berani nak keluar daripada kepompong kita yang beragama untuk terjun dalam masyarakat, jumpa dengan golongan sekular, sosialis, jumpa dengan macam-macam sahabat yang bukan non-Muslim and so on. Kita tak berani sebab kita selesa dalam kelompok kita. Kalau dulu mungkin kita tak berani ataupun tak terbiasa bercakap dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris. Tapi sekarang kita dah berani untuk keluar, untuk ke hadapan, untuk bercakap walaupun salah. Kalau dulu kita tak berani untuk bercakap di depan untuk membentangkan idea dan pendapat kita. Tapi sekarang kita dah berani. Itu yang sebab kenapa saya pilih The Alchemist. Okay, antara sebab yang lainnya adalah yang pertama, buku Alchemist telah terjual sebanyak 65 juta salinan di seluruh dunia. 65 juta salinan ni adalah data 10 tahun yang lepas. Bayangkan sekarang 10 tahun yang terdekat ataupun 2021, saya tak tahu berapa banyak peningkatan yang telah berlaku dalam jualan The Alchemist. Yang kedua,
top seller book di New York Times selama 315 minggu kawan-kawan. Untuk menjadi satu minggu pun sangat susah. Tapi Paulo Coelho telah berjaya duduk di atas carta selama 315 minggu. Yang ketiga, diterjemahkan ke dalam 67 bahasa asing. Kalau karya kita diterjemahkan dalam dua bahasa, kita minta maaf tadi tiba-tiba line tak ada pula. Okey, Assalamualaikum. Okey, buku beliau telah diterjemahkan kepada 67 bahasa dan yang paling terbaru dalam bahasa Melayu lah yang buku Arif tunjuk tadi, diterjemah oleh Tuan Hasia Hasan, keluaran Bibliofile. Okey, yang keempat, buku ini adalah sumber inspirasi tokoh hebat. Antaranya kalau di belah Europe lah, kita boleh tengok Madonna ataupun Paul Smith, banyak lagi tokoh-tokoh dari segi dalam bidang politik ataupun bidang selebriti yang sangat terinspirasi dengan buku tulisan Paulo Coelho ini. Okey, yang kelima, kisah Dr. Mazli. Antara sebab saya minat juga buku The Alchemist adalah setiap saya tengok di depan buku ni kata pengantau di Dr. Mazli, dan Dr. Mazli juga pernah wawancara berkenaan dengan buku ni. Beliau kata setiap kali awal semester, walaupun beliau mengajar subjek politik ataupun subjek biasa, subjek agama, beliau akan wajibkan anak-anak murid beliau untuk baca buku ni dan buat resensi, tuliskan hasil dapatan buku ni, baru beliau akan mula mengajar ataupun akan beri markah dalam peperiksaan. Nak katanya Dr. Mazli antara orang yang sangat terinspirasi dengan buku ni dan dia sangat menggalakkan anak-anak murid beliau untuk turut membaca. Jadi kat situ saya nampak orang yang sehebat Dr. Mazli tak mungkin terpesona ataupun terpengaruh dengan buku-buku yang biasa. Mesti buku yang dia minat tu buku yang lain macam ataupun lain daripada orang lain minat ataupun sangat memberi impak kepada hidup beliau. Jadi saya ambil keputusan untuk baca dan alhamdulillah buku ni juga sangat membantu saya dalam mencari arah hidup. Okey, yang keenam, bermula dari individu yang berani mengejar mimpi bergerak ke arah tamadun yang berjaya. Okey, ada orang cakap kenapa tak pilih buku besar-besar, tapi saya pilih untuk fokus kepada individu dahulu. Bayangkan kalau satu-satu individu itu ataupun kita sendiri tak ada motivasi untuk mencari takdir kita, tak ada motivasi untuk mengejar mimpi kita, tak ada motivasi untuk mencari cita-cita kita. Bayangkan kalau semua umat Islam tak ada motivasi untuk mengejar cita-cita, tak ada motivasi untuk mengharumkan nama agama, tak ada motivasi untuk menjadikan umat Islam ni di tangga dunia. Tak pernah ada cita-cita macam tu. Bayangkan apa bentuk negara, apa bentuk agama yang kita akan tunjuk kepada masyarakat. Dan buktinya telah berlaku sekarang. Sejauh mana kita sebagai pelajar rasa bertanggungjawab untuk buat lebih daripada sepatutnya di dalam zon selesa kita. Kita nampak Malaysia walaupun ada macam baru-baru ni kita ada pelajar MRSM Kopu, saya tak silap, yang sekarang bekerja sebagai engineer di Tesla, iaitu syarikat Elon Musk kan. Itu antara mereka yang berani mengejar cita-cita. Bayangkan kalau semua orang bukan macam dia. Bayangkan semua orang hanya fikir, okey, aku ada kerja yang cukup, aku ada duit untuk bantu anak bini aku teruskan kehidupan dan aku boleh hidup senang lenang, cukuplah. Tapi dia tak. Kalau dia fikir untuk senang lenang saja, lebih baik dia jadi engineer kat Malaysia je, boleh dekat dengan family, boleh dekat dengan keluarga dan sebagainya. Tapi dia fikir, aku nak jadi lain daripada yang lain, aku nak mengejar cita-cita aku. Dan alhamdulillah dia dapat banggakan Malaysia, dia dapat banggakan sebagai orang Islam dan yang paling penting dia sebagai hafiz Quran dapat menjadi role model kepada kita semua. Itu antara contoh bahawa mereka yang ada impian, mereka yang ada cita-cita selalunya lain daripada orang lain. Kalau kita tengok Buya Hamka, walaupun tak pergi Universiti Al-Azhar, tapi beliau dapat gelaran doktor yang diberi daripada Universiti Al-Azhar. Kita tengok lagi Dr. Daud Bakar, walaupun
beliau sibuk untuk sibuk dalam bidang syariah, kewangan dan sebagainya, tapi beliau tetap ambil subjek ambil jurusan undang-undang di universiti walaupun dah tua. Ini antara contoh mereka yang mempunyai cita-cita dan visi. Dan kenapa kita tak boleh jadi macam tu? Sebab tu saya rasa buku ni sangat sesuai untuk kita dalam kita mencari apa mimpi aku sebenarnya. Apa cita-cita aku dalam hidup sebenarnya yang aku nak buat untuk diri, untuk agama, untuk negara aku. Okey, seterusnya. Okey, ada orang cakap Paulo ni macam penulis biasa je. Tak bagus mana pun. Banyak lagi penulis yang bagus. Bagi saya, sebelum saya baca buku, saya teringat lagi pesanan murabbi saya di Darul Quran dulu. Kalau nak baca buku, pastikan penulis tu adalah mereka yang memperjuangkan apa yang dia tulis. Tak silap saya, Tok Guru Hajadi pun ada sebut. Kalau nak baca buku tentang perjuangan ataupun tentang ekonomi ataupun tentang apa-apa, pastikan orang tu dia berjaya di bidang dia. Kita tengok Paulo. Kenapa saya cakap buku ni adalah buku yang sangat memberi kesan? Yang pertama adalah beliau merupakan seorang kanak-kanak daripada kecil lagi. Beliau telah dipaksa menjadi peguam oleh mak ayah beliau dan dilarang menjadi penulis. Beliau seorang kanak-kanak yang sangat suka membaca dan tidak suka bergaul dengan masyarakat. Boleh cakap, kita boleh kata sebagai introvert. Tak suka bergaul dan suka membaca. Jadi mak ayah beliau paksa untuk menjadi lawyer sebab bagi diorang menjadi penulis di Brazil sangat tidak membuat duit lah, tidak menguntungkan. Beliau ada masalah lah, beliau bergaduh dengan emosi, mental dan sebagainya dan beliau dimasukkan ke dalam institusi sakit mental oleh ibu bapa. Kalau kita nak cakap macam hospital sakit jiwa lah, tapi tak sampai tahap ketatnya macam hospital sakit jiwa, tapi beliau telah didiagnos sebagai psikopat macam itulah. Maksudnya ada masalah mental. Siapa yang hantar beliau? Mak ayah beliau. Bayangkan kita, kalau mak ayah kita tak support apa yang kita nak buat pun, kita dah kecewa. Ni beliau, mak ayah dia sendiri pergi hantar dekat hospital sakit jiwa. Apa perasaan seorang anak? Tapi beliau maafkan. Beliau cakap, begitulah sikap ibu bapa. Dan begitu juga sikap orang yang bercinta. Kadang-kadang terlampau cinta membuatkan kita rasa nak mengawal seseorang. Sedangkan cinta adalah tentang kebebasan. Aku cinta kau tapi kau bebas nak buat apa suka yang kau nak. Bukan aku suka kau tapi kau kena ikut apa yang aku suka. Kita bukan robot, kita manusia. Manusia berhak untuk buat keputusan sendiri dan berhak untuk jalani hidup sendiri. Okey, tapi beliau dah maafkan ke ibu bapa beliau. Beliau sambung belajar undang-undang. Beliau cuba juga untuk penuhi apa yang mak ayah beliau suruh, tapi beliau tak mampu sebab bila kita tak suka, kita tak boleh pergi jauh. Macam tu juga dengan belajar, macam tu dengan Quran, macam tu juga dengan semua benda yang kita nak buat dalam hidup. Kalau kita tak suka, kita tak boleh pergi jauh. Kalau kita boleh habiskan pun, kita habis takat-takat cukup makan je. Contohlah kalau kita tak nak belajar tapi mak ayah kita suruh juga belajar. Paling-paling kalau kita tak kena buang universiti pun, kalau kita tak berhenti pun, kita akan grad dengan cukup-cukup atas pagar je pointer kita. Itu adalah contoh mereka yang, ini majority saya tak nafikan ada yang struggle dan sebagainya, sakit and so on. Itu kita tak nafikan. Tapi majority yang belajar memang untuk survive je akan jadi macam ni. Okay. Beliau drop out dan jadi budak jalanan. Beliau jadi budak jalanan dan beliau mula mengembara. Maksudnya dia tinggalkan rumah dan beliau mula mengembara dan dia mula menulis lirik lagu. Kalau dulu dia dilarang menulis buku, tapi sekarang dia mula untuk tulis lirik lagu. Malangnya mereka yang ada anger dalam diri, mereka yang simpan dalam diri, beliau telah menulis lirik-lirik lagu yang berunsurkan revolusi. Sebab waktu tu Brazil kita tahulah, pada waktu tu ada gerakan revolusi, lepas tu perang dunia, bukan perang dunia, maksudnya situasi politik sekitar dunia pun sangat tak stabil. Jadi lirik beliau tu, lirik lagu beliau telah dianggap sebagai mengancam keamanan dan beliau telah dimasukkan ke dalam penjara sebanyak 3 kali. Sebab tu saya cakap, penulis yang hebat macam ni merupakan seorang banduan. Tapi banduan bukan sekadar banduan, tapi beliau banduan yang walk the talk. Beliau cakap apa yang beliau buat, apa yang beliau cakap. Okay. Dan selepas beliau keluar dan daripada penjara, beliau teruskan mencari kehidupan dan beliau baru mula menulis buku pada umur 39 tahun. Kita sekarang umur 22 tahun, kita umur 21 tahun, umur 23 tahun. Kita tak ada lagi arah hidup. Tak mengapa, terus cari, terus lakar, terus bincang, terus tanya pendapat orang lain apa yang kita nak dalam hidup. Sebab banyak lagi kita tengok KFC mula pada umur berapa? Colonel Sanders, kita tengok Elon Musk, kita tengok Warren Buffett, kita tengok mereka semua. Mereka yang berjaya
walaupun mereka mula awal tapi kejayaan mereka tu ditentukan pada umur yang lanjut. Macam tu juga dengan Paulo. Beliau mula menulis buku pada umur 39 tahun. Dan beliau mula menulis buku Alchemist sebanyak masa yang diperlukan hanya 2 minggu saja. Ada orang cakap, kenapa kau tulis selama 2 minggu sedangkan buku yang, bayangkan buku yang sangat famous ni ditulis hanya dalam masa 2 minggu. Mudahnya. Senangnya buat duit kan. Tapi Paulo cakap, aku bukan tulis sebab mudah. Aku bukan tulis sebab benda ni untuk aku jual. Tapi aku tulis benda ni sebab dia dah lama terbuku dalam jiwa, dalam hati aku. Nak katanya dia simpan dia punya perasaan nak menulis, dia simpan segala kehidupan hidup dia, ronak, duri dan sebagainya. Dan akhirnya beliau tumpahkan dalam karya beliau. Hanya 2 minggu telah siap. Tapi Alchemist tidak sehebat ataupun tidak seagung yang kita nampak sekarang. Beliau telah ditolak oleh publisher yang terbesar di Brazil dan beliau telah mencari rata-rata siapa yang sanggup untuk terbitkan karya beliau dan tak ada siapa pun berani terbit. Dan akhirnya ada satu publisher daripada Brazil juga sudi untuk terbitkan karya beliau dan alhamdulillah day by day kita nampak betapa berjayanya karya beliau. Okey, seterusnya. Okay, sebelum tu, sebelum kita mainkan sedutan trailer, untuk pengetahuan semua, insya-Allah movie Alchemist, buku Alchemist akan dibuat movie oleh Smith. Anda tak ingat nama dia, apa? Tapi Smith tu lah. Dan insya-Allah, anda tak pasti bila keluar sebab diorang belum keluarkan tarikh ataupun keluarkan apa, hanya ada trailer. Jadi kita boleh tengok dulu trailer sebelum kita pergi lebih jauh. Silakan. Boleh play tak? Tekan play. Start daripada minit 2.49. The Alchemist was really my first authentic opportunity to tell this story the right way. Been blessed with our crew on this project. Gil is exceptionally strong producer. He's one of the best in the industry. Gil led us to assemble a crew that were very like-minded, and Gil was more than hands-on. He surrounded me by the best of the best. The team we have on this project is ridiculous. There are millions of organic conversations on a daily basis online surrounding The Alchemist. It's the #1 motivational, inspirational text on the web. It's #1 on Facebook. On record, it's over 65 million books sold. That was a decade ago. It's not unreasonable for me to say that this is my individual favorite book of all time. It's the most impactful piece of literature that I've ever experienced. This book is so big. There are so many people in the world that have read it and they've reread it and they've reread it. We want to do right by them. We really want to make sure that we're authentic, we're true to the story, we're true to the themes, and that we truly make this a 4-quadrant international event movie. From the script to the locations and sets and production design is unbelievable. Our crew is assembled. Our department has designed sets. We're upstarting construction. Every day I get more and more excited about seeing the movie come to fruition, and I cannot wait to share it with an entirely new audience around the world. The Alchemist is fire. You want to be down, I'm telling you, you want to be down. Okey, terima kasih. Okey, itu antara sedutan trailer. Kalau nak tengok full boleh tengok dekat YouTube. Search je trailer untuk The Alchemist.
Kenapa buku ni, nak katanya kalau buku ni tak sangat memberi inspirasi, tak ada siapa nak buat buku ni, nak buat movie. Yang saya cakap tadi, Will Smith, beliau antara tokoh dalam motivation lah. Kita boleh tengok dalam Pursuit of Happiness, beliau berlakon, sangat memberi inspirasi kepada kita. Okay, kita masuk kepada topik utama kita. Kita akan bahas kepada 4, kita akan bagi kepada 4. Yang pertama, sinopsis, tema dan latar masyarakat, renungan dan kritikan yang diketengahkan oleh penulis, dan lesson learn yang boleh kita kutip. Okey, kita pergi kepada sinopsis. Next. Okey, sinopsis, boleh tengok peta je. Boleh tengok peta. Saya akan cerita secara ringkas berkenaan dengan jalan cerita, tapi nak best lagi baca buku ni. Okey, bermula ni, kisah dia bermula berkenaan tentang seorang lelaki bernama Santiago, seorang pengembala kambing biri-biri bernama Santiago, yang beliau telah bermimpi berkenaan dengan harta karun. Beliau telah jumpa harta karun di padang pasir, di dalam pasir lah maksudnya, sebanyak 2 kali. Tapi apa yang membuatkan beliau rasa ragu-ragu adalah macam saya cakap tadi lah, kita rasa kita tak mampu nak bermimpi hebat. Aku ni pengembala je, takkan aku nak cari harta. Aku pula duduk dekat bumi Andalusia. Kalau kita boleh cakap sebagai Spain lah. Aku dekat Andalusia. Macam mana aku nak pergi padang pasir, iaitu boleh jadi ke Afrika Utara untuk cari harta yang hanya aku dapat melalui mimpi. Dan beliau abaikan mimpi tersebut dan beliau hidup macam biasa. Tapi hari by hari bergerak, beliau berjumpa dengan banyak orang yang membuatkan beliau rasa lebih kuat untuk mengejar mimpi beliau. Beliau bertemu dengan perempuan gypsy, ataupun orang cakap macam nenek sihir lah, nenek sihir. Lepas tu beliau bertemu dengan seorang raja tua. Bagi saya, seorang raja tua ni, kalau dalam Islam kita boleh anggap, kalau beliau, kita faham Paulo ni beragama Katolik, beragama Kristian. Dan beliau masalah untuk menggambarkan apa-apa bentuk dan sebagainya. Tapi bagi saya, peranan raja ni di dalam novel ni kita boleh anggap sebagai Tuhan, sebagai Allah lah. Kalau dalam novel ni beliau menjadikan raja itu sebagai makhluk. Tapi bagi saya, peranan yang dibuat oleh raja ni adalah peranan Tuhan, peranan Allah SWT. Sebab raja ni sangat membantu Paulo daripada awal sehinggalah akhir pencarian Paulo terhadap mimpi beliau. Beliau memberikan batu kepada Paulo sebagai guide untuk membuat keputusan kalau beliau rasa hilang arah ataupun rasa nak putus asa. Beliau juga selalu beri kata-kata yang sangat membekas ke dalam hati Paulo. Sebagai contoh, macam awal-awal tadi saya cakap, kalau kamu nak betul-betul apa yang kamu kejar dalam dunia ni, satu dunia akan bantu. Kamu hanya perlu bulatkan tekad dan insya-Allah semua benda akan orang cakap semua benda akan jatuh pada tempat dia. Jadi benda tu yang membuatkan Paulo bila dia nak jatuh, dia teringat balik kata-kata raja tua tadi. Bila dia rasa nak give up, dia teringat balik apa yang raja tua tadi pesan. Lepas tu dia pergi kepada Tarifah. Sewaktu di Tarifah, dia jumpa dengan raja tadi, dia jumpa dengan perempuan sihir. Dan akhirnya dia pergi ke Tangier. Tangier ni adalah waktu dia dah buat keputusan. Dia seorang pengembala kambing. Dia cakap, hidup aku ni dah selesa dah. Aku dah ada kambing aku sangat sayangkan kambing aku faham aku dan aku faham kambing aku. Dia ada, tak silap saya, 60 ekor kambing biri-biri. Dia ada 60 ekor kambing biri-biri. Jadi orang tu cakap, jual kambing kau, kejar mimpi kau. Bayangkan, kalau kita, contohlah, kita sekarang ni selesa hidup dalam keadaan mahasiswa ataupun dapat duit daripada ibu ayah. Tiba-tiba ada orang datang kat kita, contohlah azam kita adalah untuk menjadi seorang businessman yang terkenal. Tiba-tiba datang seorang orang tua datang kat kita, keluar daripada family kau, pergi berhijrah, cari kukuhkan ekonomi betul dan kau akan bina bisnes yang betul-betul kuat. Agak-agak kita nak ke? Kita nak ke tinggalkan family? Kita nak ke drop out daripada universiti yang kita tengah belajar sekarang dan tinggalkan kesenangan-kesenangan demi untuk start dari bawah untuk mencari mimpi kita. Macam tu juga dengan Paulo. Raja tu suruh kau jual semua kambing biri-biri kau dan kau pergi cari harta karun. Dan harta karun tu bukan dekat. Harta karun tu dekat piramid Giza, dekat Mesir lah kan. Jadi dia macam ragu-ragu, confirm ada. Dan tolak mentah-mentah mesti ada.
Tapi apa yang membuatkan dia kuat adalah pesanan-pesanan daripada raja. Dan kalau nak tahu apa pesanan-pesanan dia lagi, boleh baca bukunya. Lepas tu dia pergi. Dan waktu awal dia pergi tu, pertama sekali selepas dia dah jual kambing biri-biri, dia dapat duit emas tu, dia terjumpa dengan seorang lelaki dekat kedai makan. Dia baru pergi tempat orang, jadi dia tak tahu bahasa Arab. Dia tahu bahasa Sepanyol lah, bahasa Spain kan. Jadi dia mengharapkan ada orang yang tahu bahasa Spain untuk bantu dia. Dan ada seorang lelaki yang tahu bahasa Spain bantu dia. Konon-konon nak bawa dia kepada piramid. Dan akhir sekali dia ditipu dan duit dia semua hilang lesap. Lepas tu bergerak, dia putus asa. Lepas tu dia jumpa dengan penjual kristal. Dekat penjual kristal ni pun kita sangat banyak belajar banyak benda terhadap penjual kristal. Iaitu penjual kristal ni sewaktu dia dah putus asa. Bayangkan kita dekat negara orang. Bayangkan kalau kita sambung belajar dekat Mesir ataupun sambung belajar kat Jordan ataupun dekat mana-mana. Kita pergi je, barang kita kena samun, phone kita hilang, kita tak tahu nak start dari mana. Kita tak boleh masuk Indonesia and so on. Lepas tu, of course lah nak patah balik kita tak ada duit. Zaman dulu bukan zaman sekarang boleh bank in and so on. Jadi buat keputusan, tak apalah. Aku azam untuk aku kumpul balik duit aku sampai cukup aku nak balik dekat Andalusia dan beli balik kambing-kambing untuk jadi pengembala macam biasa. Nampak tak? Dia nak kejar mimpi tapi bila ada ujian, dia rasa tak apalah. Aku rasa aku tak layak untuk mencari, aku rasa aku tak layak untuk cari mimpi aku. Aku rasa aku tak layak nak pergi cari sampai piramid Mesir. So aku kumpul je balik duit dan aku patah balik. Ini adalah situasi yang kita selalu hadap. Bila susah sikit kita rasa macam, aduh aku rasa ini bukan untuk akulah. Aku rasa bidang ni aku tak boleh lah. Aku rasa. Sedangkan ini bidang yang kita nak pada awalnya. Ini adalah impian yang kita capai daripada dulu. Tapi bila kita rasa susah sikit, ada ujian sikit, kita rasa macam tak apalah, aku balik je lah kepada normal. Aku masuk balik zon selesa aku. Ini antara kehidupan yang kita selalu hadapi dan macam tu juga Santiago hadapi. Jadi dia kumpul. Dia tak silap saya lebih kurang setahun untuk kumpul. Dalam tempoh setahun tu macam-macam situasi yang berlaku antara dia dengan pemilik kedai kristal tu. Pemilik kedai kristal ni orang tua yang mana ada juga impian, iaitu impian beliau adalah untuk pergi ke Mekah. Tapi beliau putuskan impian, beliau adalah buat keputusan untuk tak follow impian diorang, tak follow apa yang dia nak capai dalam hidup, dan dia terus dengan kesenangan dia terus jaga kedai kristal dia. Dan sampai bila-bila dia tak pergi pun. Kat sini nak tunjuk bahawa jiwa orang muda dengan jiwa orang tua sangat berbeza. Kalau kita tengah semangat untuk kejar impian, jangan kita samakan dengan orang-orang tua. Jangan kita samakan dengan mak ayah kita. Jangan kita samakan dengan golongan-golongan tua. Mereka ni, fikiran mereka dah jauh, tak sama dengan kita. Kita muda adalah masa untuk kita banyak buat silap dan cepat-cepat belajar. Jack Ma selalu cakap, waktu muda adalah waktu kamu buat silap. Bila kamu dah besar, kamu dah tua, baru kamu nak buat silap, sangat malu. Jadi waktu muda buat je silap sebanyak mungkin. As long as kamu belajar cepat-cepat dan kamu baiki. Macam tu juga dengan orang tua. Di tahap mereka sekarang, kenapa mereka tak berani untuk ambil risiko? Macam kita cakap kan, mak, saya nak buat, janganlah, bahayalah. Janganlah kau nak kerja apa bila besar. Janganlah nanti kau boleh kena tangkap. Macam-macam. Sebab apa? Di umur mereka memandang bahawa tidak layak lagi untuk ambil risiko. Sedangkan mereka lupa yang kita ni masih muda. Kita layak untuk buat risiko, kita layak untuk buat kesilapan dan kita layak untuk belajar cepat-cepat. Ini yang berlaku pada Santiago dan juga pemilik kedai kristal. Jadi bila dah kumpul duit, dah cukup dah duit untuk dia beli kambing balik, dia cakap dekat pemilik kedai tu, okay, aku nak berhenti dah, aku nak balik ke Andalusia dan aku nak start balik pekerjaan aku sebagai pengembala kambing. Lepas tu dia dah balik lah. Dia balik. Dalam perjalanan dia balik tu dia rasa macam, dia macam ni tau. Dalam hidup ni, ada benda yang kita boleh kejar dan kalau kita buat benda tu, kita tak rugi apa-apa pun kalau kita gagal. Dan kalau kita tak buat, kita akan hidup dalam penyesalan yang sangat-sangat dalam. Kalaulah aku cuba dulu. Pernah tak kita dalam hidup, kalaulah aku cuba dulu, kalaulah dulu aku berani sikit, tak adalah sampai sekarang ni macam ni. Sebab benda kita tak tahu. Contoh saya pernah terdetik dalam hati saya, berkenaan dengan beasiswa lah. Saya share untuk kita sama-sama reflect kat diri je. Saya pemilik beasiswa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dalam masa sama, beasiswa yang betul-betul saya nak adalah beasiswa JAKIM, SPH, Skim Pembiayaan Hafiz, iaitu bagi pelajar Darul Quran. Dan of course lah nilai dia agak lagi tinggi sikit dan saya suka JAKIM sebab saya memang ada
cenderung untuk bekerja di bawah JAKIM satu hari nanti. Jadi saya rasa macam sangat sesuai lah kalau saya dapat beasiswa JAKIM, so kita boleh straight untuk bekerja dengan JAKIM. Itu memang plan saya dan impian saya daripada Darul Quran. Tapi saya sedar yang saya ni tak masyi. Saya tak masyi Quran macam orang lain. Masyi tu maksudnya lancar lah. Saya ni bukanlah bijak macam orang lain. Pointer saya pun bukanlah tinggi macam orang lain. Tapi saya rasa saya nak cuba. Sampailah waktu SPH keluarkan dia punya permohonan. Dia punya permohonan, siapa nak mohon pergi. Tapi saya ada beasiswa Mawib dah. Tapi saya nak SPH. Saya bertanya dengan ramai orang kan, dia orang cakap tak payahlah kalau dia macam ni, kalau saya mohon SPH, saya kena cut off beasiswa Mawib. Kalau kau mohon SPH, kena buang Mawib. Saya tanya ramai orang. Dia orang cakap tak payahlah, kau kekal je lah dengan Mawib sekarang ni. Benda cukup juga, banyak juga beasiswa Mawib. Atau lepas tu kau nak risikokan buat apa kalau kau dua-dua tak dapat, macam mana? Lepas tu saya fikir, kalau saya cuba SPH, dapat tak dapat lain cerita. Maksudnya saya dah cuba, saya lega. Tapi kalau saya tak dapat SPH, Mawib pun tak dapat, so saya boleh cuba tahun depan. Dapat lagi beasiswa and so on. Peluang tu sentiasa ada tahun depan. Tapi bayangkan kalau saya tak cuba SPH, saya kekal di Mawib, saya akan hidup sepanjang degree saya dalam keadaan kalaulah dulu aku berani sikit untuk apply SPH. Kan dah bahagia, kan dah best. Macam tu. Saya rasa macam tu. Dan hasil daripada saya baca buku ni lah, saya rasa macam why not? Aku cuba. Why not aku cuba? Dan Alhamdulillah saya cuba dan keputusan dah keluar dan saya dapat SPH. Nak katanya kita kena berani sikit je. Dan untuk kita tak hidup dalam penyesalan. Bayangkan kalau saya tak berani untuk cuba dan saya kekal di Mawib, sampai sekarang saya tak tahu pun yang saya ni layak sebenarnya untuk dapat SPH. Walaupun tak layak, cumanya mungkin rezeki Allah SWT nak bagi. Tapi nak katanya, cuba. Dan kalau tak cuba, kita mungkin akan hidup dalam penyesalan. Mungkin macam sahabat-sahabat lain pernah rasa, kalau lah dulu aku berani sikit untuk minta mak aku untuk sambung belajar bidang yang aku minat, berbanding dengan bidang yang mak aku minat, macam tu juga. Macam saya, honestly, family saya suruh sambung syariah pure. Syariah pure di Jordan and so on. Tapi saya cakap, saya tak nak syariah pure sebab saya nak into politik. Saya nak masuk politik. Walaupun family argue banyak kali, tapi saya cakap no, this is my dream dan saya nak juga. Walaupun saya mungkin tak jadi wakil rakyat, saya mungkin tak jadi, tapi saya nak jadi masyarakat yang faham politik, yang mungkin kita boleh ubah sedikit lingkungan kita faham tentang politik. Jadi itu yang saya nak dalam hidup. Jadi family walaupun tak setuju pada awalnya, dan Alhamdulillah mereka makin faham apa yang kita pilih. Jadi kat situlah pergelutan yang Paulo ada. Aku ni kalau aku pergi, dia bayangkan, kita back to Paulo, kita back to Santiago. Kalau aku pergi cari harta aku, duit aku dah ada kat tangan. Aku dah ada duit ni kat tangan, so bila-bila masa aku nak patah balik untuk beli kambing, aku dah boleh. So why not aku pergi je cari harta aku. Kalau aku jumpa harta aku dapat harta, duit kat tangan aku pun masih ada. Aku dapat dua dalam satu. Kalau aku patah balik, aku akan hidup dalam penyesalan yang aku tak cari sampai bila-bila mimpi aku tu. Ini yang cuba dibawa, naratif yang cuba dibawa oleh Paulo terhadap kita. Kadang-kadang kita macam, cuba je. Cuba gagal is okay. Hati kita dah tenang. Oh maksudnya aku dah cuba dulu dan aku gagal. So tak apalah. Kita tak hidup dalam serba salah, tak hidup dalam menyesal dan sebagainya. Lepas tu Santiago cuba. Bila dia cuba, dia pergi buat keputusan untuk pergi juga. Kita cuba singkatkan Dan akhirnya dia berjumpa dengan lelaki Englishman lah dalam buku tu dia cakap. Lelaki Inggeris. Dia hebatnya dalam naratif yang cuba dibawa oleh Paulo ni, Santiago seorang budak yang suka membaca daripada awal. Dan cuma dia suka membaca dan dia suka baca masyarakat, dia suka baca keliling. Dia suka tengok macam mana unta berjalan. Dia suka tengok bagaimana pokok-pokok keliling berinteraksi dengan dunia dan sebagainya. Tapi budak lagi seorang tu, budak Inggeris tu, dia suka sangat baca buku. Dia tak suka sangat dengan buku. Dia mempunyai misi yang hampir sama dengan Paulo. Santiago nak cari harta, tapi dia nak cari ahli alkimia. Ini yang buku ni, tajuk dia ahli alkimia. Sebenarnya ahli alkimia dalam ni bukanlah watak utama. Santiago tu yang watak utama. Tapi dia nak highlightkan ahli alkimia, kenapa? Nanti saya bagi tahu. Okay, jadi dia sangat taksub dengan baca buku dan dia rasa semua jawapan hidup dia ada dalam buku. Dan Santiago pula, dia rasa sudah-sudahlah baca buku. Kita kena mula untuk lihat dunia. Kita perlu lihat masyarakat kita ni macam mana. Kita perlu lihat bagaimana
alam ni berinteraksi dengan kita. Dan akhirnya yang saya suka dengan penceritaan ni, beliau telah gabung jalinkan kedua benda. Dan akhir satu bab tu, Santiago dan budak Inggeris tu cakap apa? Aku akan mula memerhati alam, dan Santiago pun cakap aku akan mula untuk lebih lagi baca buku. Nak katanya, integrasi buku dan membaca masyarakat ni perlu diganding. Kita tak boleh nak cakap tak perlu baca buku, kita perlu baca masyarakat, turun masyarakat je. Dan kita tak boleh cakap kita hanya perlu baca buku je. Kita perlu jadi ahli akademik je tanpa turun padang. Tak boleh. Benda ni kena serentak. Baru kita dapat satu gagasan ilmu yang sangat praktikal, yang sangat membantu masyarakat. Okey. Lepas tu panjang cerita dia bertemu dengan ahli kimia ajar dia macam-macam tentang jiwa dunia, tentang bagaimana melupakan wanita dan sebagainya. Sampai dekat part cinta nanti, saya akan cerita kat belakang. Bagaimana Santiago berjumpa dengan seorang wanita nama dia Fatimah, dan dia rasa berat untuk mencari, nak meneruskan mimpi dia, iaitu mencari harta. Macam tadi dia dah ada duit, dia teringatkan Andalusia dan nak beli kambing balik. Sekarang ni dia rasa tak nak tinggalkan perkampungan Mesir, perkampungan Arab tu sebab ada seorang wanita yang dia suka. Nampak tak? Dalam pencarian kita terhadap mimpi kita, terlampau banyak distraction yang berlaku. Kita rasa selesa dengan zone kita sekarang. Contoh, mungkin sekarang kita selesa sebab kita ada duit, kita ada family yang membantu. Mungkin 2 tahun depan ataupun 4 tahun lagi sahabat-sahabat dalam ni akan kahwin ke apa kan, kita rasa selesa dengan family kita, ada anak, ada bini, membuatkan kita rasa macam, contohlah, impian kita untuk dapatkan PhD. Tiba-tiba kita dah kahwin, kita dah ada anak, kita rasa berat nak sambung PhD. Kalau aku sambung PhD ni, masa aku dengan isteri kurang, masa aku dengan anak kurang. Dan itu membuatkan kita hentikan mimpi kita. Ini adalah satu benda yang sangat rugi. Kat sini juga Paulo nak cuba ajar kita bahawa perempuan ataupun anak ke keluarga ke tak sepatutnya menjadi penghalang terhadap mimpi kita. Mereka patut membantu kita. Macam dalam kisah ni, Fatimah tu sendiri faham apa yang Paulo nak, dan Paulo dia cakap, pergi cari mimpi kau. Kalau betul aku ni adalah sebahagian daripada mimpi kau, kita pasti akan bertemu balik. Nak katanya satu-satu sosok wanita yang sangat membantu kita dalam orang cakap mengejar mimpi kita ataupun takdir kita, impian kita. Jadi kalau nak cari zaujah tu ataupun nak cari suami, carilah mereka yang membantu kita capai mimpi kita. Bukan mereka yang cut kita punya impian, cut kita punya matlamat dalam hidup dan hanya perlu ikut apa yang dia nak. So itu antara satu benda yang panduan kita dalam hidup lah. Dan akhirnya dia bertemu dengan, dia dah sampai piramid Giza. Ana pendekkan sebab masa kita sangat ni. Sampai ke piramid dan dia cari, rupa-rupanya tak ada harta tu. Bila dia cari tak ada, sedangkan dia mimpi semua orang daripada awal cakap harta tu ada dekat piramid Gaza tu. Giza, bukan Gaza. Piramid Giza tu. Bila dia cangkul tak ada. Lepas tu adalah dia kena samun dengan orang. Tadi kan dia dah ada duit kan. Dia kena samun lagi sekali. Dia kena samun, lepas tu si Santiago ni cakap dekat orang tu, aku mimpi aku ada jumpa harta dekat sini. Lepas tu nak tahu tak apa orang tu cakap? Kau ni bodoh. Aku mimpi juga. Aku jumpa harta di dalam macam contoh di dalam gereja usang yang ditinggalkan di bawah pohon, ada satu nama pokok tu. Tapi aku ni tak bodoh macam kau nak pergi cari benda tu. Rupa-rupanya pohon yang dikatakan tu, kita tengok gambar atas ni macam istana, lepas tu ada pokok kan. Itu adalah tempat Paulo tu mimpi, Santiago mimpi pada awal dulu dekat Andalusia. Faham tak? Ini yang bagi anak mind blowing gila. Dia macam sejauh mana dia pergi, sejauh mana perjalanan bermakan tahun Santiago tu pergi cari harta. Rupa-rupanya harta dia tu ada tempat dia tidur tu. Ada tempat yang dia mimpi benda tu. Nak katanya kat sini ada dua comparison. Yang pertama, Santiago dia mimpi harta dia ada dekat piramid. Tapi dia buat action, dia pergi cari harta tu. Berbeza dengan penyamun tadi. Dia mimpi harta dia ada dekat Andalusia. Yes, pohon sycamore, saya tak disebut. Pohon sycamore ke apa kan. Dia pergi dia mimpi harta dia ada dekat dalam gereja tu, bawah pokok. Tapi dia buat apa? Dia pedulikan apa yang takdir dia bagi tahu. Apa gerak hati dia bagi tahu, apa mimpi dia bagi tahu, dia lupakan. Padahal dia rasa nak pergi, tapi dia cakap aku bukan bodoh sangat nak ikut benda tu. Nak katanya Santiago mula faham. Sebenarnya apa yang kita cari ada dekat sini. Harta yang dia cari tu adalah hati dia sendiri. Sepanjang perjalanan
perjalanan dia mencari harta, itu adalah harta yang sebenar. Walaupun akhirnya bila dia patah balik kepada gereja yang tempat dia mimpi dulu, dia cangkul, dia jumpa harta peninggalan kerajaan dulu. Nak katanya, yes, harta dia dapat, dan harta yang dia mimpi tu sebenarnya bawah tempat dia tidur je. Tapi perjalanan tu yang Tuhan nak ajar dia, bahawa perjalanan mengejar impian tu panjang jalan dia. Okey, ini adalah ringkasan sinopsis. Kita terus gerak sebab kena laju, masa dah pendek. Okay, next. Okey, tema novel budaya masyarakat Arab dan agama Islam. Kalau bagi siapa yang dah pernah baca ni, kita akan ada satu tahap confuse bahawa kita rasa macam Paulo ni orang Islam ke sebenarnya? Dia ni sejauh mana dia fahamkan Islam? Sebab dia sangat faham. Dia faham konsep Allah sebagai penentu. Dia faham konsep umat Islam ni azan, tutup kedai, pergi solat. Dia faham konsep sujud. Dia faham konsep bahawa tiada apa yang lebih berkuasa, makhluk tak ada kuasa, yang kuasa adalah pencipta. Dia sangat faham. Sebab tu saya rasa macam kalau ada satu masa untuk bertanya dengan dia, kalau lah satu hari nanti dia buka wawancara ke dalam webinar ke apa kan, saya nak tanya sejauh mana dia faham Islam. Sebab dalam buku dia sangat detail. Saya boleh cakap Jesus dia tak sebut langsung dalam ni, tapi Allah beberapa kali disebut dalam novel. Nak katanya mind blowing gila lah konsep yang dia terapkan dalam ni, iaitu budaya masyarakat Arab. Waktu perjalanan Santiago mencari Al-Qarun, dalam melintasi padang pasir, dia berjumpa dengan ketua kabilah yang membawa perjalanan mereka ni. Ketua kabilah cakap, aku tak risau, orang yang bahagia adalah mereka yang hidup pada hari ini, sebab aku yakin bahawa sebaik-baik penentu hidup aku adalah Allah. Kalau aku terlampau risaukan akan datang, aku tak mampu jadi gembira sekarang. Dan kalau aku meratapi masa dulu, aku pun tak boleh jadi gembira sekarang. Lebih aku hayati masa sekarang dengan sebaik-baik mungkin. Sebab aku tahu Allah akan buat yang terbaik. Nak katanya, dia punya tulisan tu macam, gila lah, dia ni orang Islam ke orang bukan Islam kan? Itu antara satu. Yang kedua, dialog Santiago bersama padang pasir, angin dan matahari. Ini di hujung-hujung nanti, sewaktu Santiago disuruh menjadi angin, nanti dia punya pergerakan tu. Santiago nak jadi angin, dia mohon kat padang pasir. Padang pasir, bantu aku untuk jadi angin. Padang pasir cakap, aku tak mampu. Kau pergi tanya angin. Angin hebat, dia dah merantau satu dunia. Dia mesti boleh bantu kau jadi angin. Angin pula cakap, aku tak mampu, walaupun aku ni gempak, walaupun aku ni hebat, boleh jalan laju dan sebagainya, tapi aku tak mampu jadikan kau manusia sebagai angin. Itu kelemahan aku. Walaupun aku ni orang nampak hebat, aku tak mampu juga untuk jadikan kau angin. Kau tanyalah matahari. Dia pergi tanya matahari. Dia pergi tanya matahari, panjanglah matahari cakap, walaupun aku ni makhluk yang sangat dikagumi manusia dan sebagainya, tapi aku tetap juga tak mampu untuk jadikan kau sebagai angin. Nak tahu tak matahari cakap apa? Matahari cakap, cuba kau minta dekat pencipta kami semua. Ini bagi saya macam, wow. Padang pasir tanya kat angin, angin tanya kat matahari, matahari suruh tanya kat Tuhan. Tuhan je yang mampu tukar kita. Nak katanya, mintalah kat Tuhan, kenapa nak kena minta kat orang lain? Itu antara sisi pandang yang dibawa dalam tema ni. Yang kedua, tata cara menegur perempuan Muslim. Dalam ni juga, sewaktu Santiago berada di padang pasir, dia diajar tentang jangan menegur wanita yang berpakaian hitam. Ini adat di negara-negara Arab. Dululah, sekarang ni majoriti dah pakai hitam kan. Kalau dulu mereka nak bezakan yang anak dara dan isteri orang adalah pakaian hitam. Pakaian hitam adalah isteri orang. Jadi mereka dah bagi tahu dah, jangan tegur isteri orang. Sebab kalau kau tegur, ini melanggar tradisi dan melanggar adat mereka. Ini antara benda yang digariskan dalam tema ni. Seterusnya. Okey, renungan dan kritikan yang diketengahkan oleh penulis tentang takdir. Ini macam yang saya cakap tadi, iaitu berani untuk capai, berani untuk bermimpi dan pedulikan apa semua distraction yang datang. Yang kedua, Allah terlibat dalam setiap urusan. Kalau kita boleh tengok dalam benda ni, sebelum Santiago tahu yang Tuhan sebenarnya terlibat dalam semua urusan, sebelum dia tahu, sebelum dia faham bagaimana takdir, bagaimana petanda itu berlaku, dia tak tahu pun. Tapi bila dia dah faham, baru hati dia bagi tahu, dulu kau pernah ingat tak? Aku pernah buatkan kau muntah dan tertidur di bawah pohon pada satu petang.
sebenarnya itu adalah untuk selamatkan kau daripada kau disamun. Sebab kalau kau tak muntah, kau jalan, teruskan perjalanan melalui jalan tu, ada 2 orang penyamun akan standby untuk rompak kau punya kambing dan mungkin kau akan terbunuh dan sebagainya. Saya tak ingat dialog dia. Nak katanya, hati tu bisik kat dia, jadikan dia sakit, muntah dan tertidur. Lepas tu ada satu lagi saya tak ingat, tapi peristiwa tu menyelamatkan dia juga. Nak katanya macam tu juga dengan diri kita. Kadang-kadang satu hari tu kita rasa tak sedap hati ataupun kita rasa macam tak sedap badan, kita tak pergi sekolah. Tapi jangan hari-hari tak pergi sekolah. Nanti tak lepas nak grad pula kan, tak masuk kelas kan. Ataupun satu hari tu kita rasa macam berat hati je nak pergi. Rupa-rupanya kita tak pergi, tempat yang kita pergi tu kena COVID. Contoh, sahabat-sahabat kita yang pergi tu majoriti positif. Nak katanya itulah petanda yang Allah tunjukkan kita. Okey, yang ketiga tafsir petanda dan respon terhadapnya. Ini tentang petanda. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang bila kita azam nak buat satu benda, kita pada awalnya jadi mudah. Contoh, kita nak masuk UM. Tiba-tiba walaupun pointer kita tak adalah sehebat orang lain, setinggi orang lain, 3.98 tak ada pun. Tapi Allah pilih kita. Nak katanya, petanda tu Allah mudahkan kau jalan ni. Ataupun kita nak jadi hafiz Quran, tiba-tiba Allah takdirkan kita boleh masuk Darul Quran. Ataupun kita nak jadi peniaga yang berjaya. Tiba-tiba Allah hadirkan kita sahabat yang memang pandai meniaga dan dia nak ajar kita dengan ikhlas. Itu adalah petanda-petanda yang mana kita kena respon. Kalau kita tak respon, petanda tu akan hilang. Takdir kita ni, walaupun Allah dah tulis, tapi tengok ikhtiar kita. Kan kita belajar dalam akidah kan, ada benda yang memang dah tetap, ada benda yang kita boleh ikhtiar, yang kita boleh usaha. Dan kalau kita tak nak usaha jadi orang kaya, kalau kita tak nak usaha jadi budak pandai, kita tak nak usaha jadi orang yang berguna, kita akan jadi orang tak berguna juga. Sebab tak ada konsep ikhtiar daripada diri kita sendiri. Jadi macam mana kita nak respon, kena peka terhadap hidup kita. Kalau kita nak apa yang kita nak capai dalam impian tu, tapi kita nampak macam ada petanda yang memudahkan kita. Jadi kena respon cepat-cepat. Jangan tolak tepi dan jangan pandang remeh. Okay, yang keempat, cara berfikir orang tua dan orang muda. Ni macam saya cakap, orang tua sangat takut untuk ambil risiko, orang muda berani untuk ambil risiko. Dan jangan heran kalau benda ni teraplikasi dalam mana-mana tempat. Macam tu juga kita tengok dalam politik kita, dalam parlimen kita. Kita tengok bagaimana orang-orang tua ni sangat, walaupun tak semua, sangat narrow minded. Minda mereka sangat kecil. Mereka tak berani ambil risiko. Mereka tak berani untuk buang title, tak berani untuk rendahkan pangkat, tak berani untuk kosong start daripada awal. Hanya kerana mereka di atas, mereka dah tua, pengalaman banyak. Tapi itu tidak pada orang muda. Kita rela dipijak. Kita rela untuk start daripada kosong. Sebab kita rasa masa kita masih panjang dan kita ada semangat yang tinggi. Jadi teruskan. Manfaatkan waktu muda. Kita tengok bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa kali dia cuba untuk takluk Constantinople. Tapi disebabkan semangat orang muda dan dia tak takut untuk gagal, dia cuba lagi. Kita tengok Saladin Al-Ayyubi, kita tengok Mark Zuckerberg untuk buat Facebook, Elon Musk, berapa kali roket tak jadi nak terbang dan sebagainya. Orang muda berani untuk buat kesilapan. Yang kelima, baca buku vs baca masyarakat. Ni yang saya dah terangkan tadi, iaitu kita kena buat dua-dua seiring. Yang keenam, penyesalan tidak mengejar takdir. Okey, ini berkaitan dengan Fatimah. Arif, boleh ke lebih sikit ni? Boleh lebih. Okey, terima kasih. Salah. Maaf Okey, penyesalan tidak mengejar takdir. Ini berlaku sewaktu Santiago berborak dengan ahli alkimia. Ahli alkimia cakap, kau tahu tak, benda yang kau buat sekarang ni, penyesalan yang kau buat ni, kau akan buatkan efek dia kepada orang lain juga. Contohlah, Santiago rasa berat hati nak tinggalkan Fatimah, perempuan yang dia sayang. Tapi Fatimah suruh pergi. Tapi Santiago tak nak pergi. Dia cakap, tak apalah, aku tak kejar mimpi aku, tak apa. Aku nak berada dengan perempuan yang aku sayang, duit aku dah cukup. Tapi ahli alkimia berani telah buka minda Santiago. Dia cakap apa? Baiklah, kau akan bahagia tahun pertama. Tahun kedua, kau akan rasa menyesal. Kenapalah aku tak kejar dulu? Tahun ketiga, kau akan rasa menyesal. Kenapalah aku tak kejar dulu? Tahun keempat, kau akan rasa menyesal. Kenapalah aku tak kejar dulu? Dan akhirnya, Fatimah akan rasa bersalah seumur hidup dia dengan rasa yang akulah punca engkau tak berjaya capai takdir dan impian kau. Kesan dia apa? Tak bahagia juga. Tapi kalau kau pergi cuba, walaupun kau tak jumpa harta tu, tapi kau back kepada Fatimah,
Dan Fatimah boleh accept yang kau tak jumpa harta. Alhamdulillah kau dah settle kerja mimpi kau dan kita bersama dalam rumah tangga kita sekarang. Dan kita boleh hidup bahagia. Tapi berbeza dengan impian yang kita tak kejar. Penyesalan tu sentiasa ada. Kita tanya kat diri kita, ada tak benda yang kita menyesal dulu kalau aku buat? Ataupun tak payah jauh lah. PKP dah 500 hari lebih. Kita duduk rumah. Kalau satu hari kita hafal satu perkataan baru dalam bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke, kita dalam 500 perkataan. Ataupun kalau bagi yang hafal Quran, kita dah 500 muka surat. Dah habis Quran apa? Menyesal tak? Kalaulah aku dulu betul-betul jaga masa 500 hari ni, aku dah dapat macam-macam dah. Sedangkan duduk rumah je 500 hari. Nampak tak? Itu contoh-contoh penyesalan yang akhirnya kita akan menyesal kalau kita tak sedar sekarang. Macam tu juga dengan ahli ilmiah cuba sedarkan Santiago. Kejar mimpi kau dulu. Kau berjaya atau tidak, itu lain cerita. Tapi bila kau dah kejar mimpi kau, kau akan mampu gembirakan orang keliling kau. Dan orang keliling kau takkan rasa yang mereka ni punca kau gagal, kau tak mengejar impian, kau tak pursue kau punya dreams. Okay, seterusnya. Next. Okay, lesson learn yang boleh dikutip. Budaya suka membaca dan mengutamakan ilmu. Dia saya cakap tadilah. Santiago ni pun kalau nak tahu, bermula daripada dia menjadi pengembala kambing, dia sangat mengutamakan buku juga. Antara kawan dia dua je, buku dan juga kambing biri-biri. Tak ada orang lain dah kawan dia. Kecuali dia berhenti-berhenti tu, dia borak-borak biasa tu, biasalah kan, manusia kan. Tapi dua benda yang sangat membantu dia. Yang pertama buku dan yang kedua adalah kambing biri-biri dia. Buku, dia takkan bawa buku banyak-banyak. Satu buku dia baca, dia habis baca, dia akan buat sebagai bantal dia ketika tidur. Ketika dia mengembala kambing, dia baca buku. Lepas tu nak tidur, dia buat bantal. Habis dia satu buku, dia berhenti kat tempat lain, dia tukar buku. Mungkin dulu ada konsep tukar buku kan. Kalau saya rasa konsep sekarang pun ada juga, macam library and so on. Tapi dia jenis yang kau pergi satu tempat, tukar buku. Lepas tu kau ambil buku lain, kau tukar balik. Kat tempat lain kau tukar. Nak katanya, dia sangat sedaksub ataupun sebergantung sangat dengan buku seperti budak English tadi. Yang sangat baca buku sampai tak hiraukan dunia. Okay. Fokus pada impian, kisah pembesar dan minyak. Okay, ini ada satu cerita dalam buku ni berkenaan dengan fokus pada impian. Macam mana kita nak tahu bagaimana impian kita berfungsi. Satu hari, raja tua bercerita dekat Santiago. Dia cakap, cuba kau pergi, ada satu kisah, ayah ni suruh anak dia pergi rumah pembesar. Kita cakap senang cerita macam rumah Warren Buffett. Pergi tanya dia, apa rahsia dia berjaya nak jadi orang kaya? Macam mana kau nak jadi orang kaya Warren Buffett? Pergi tanya dia. Lepas tu anak ni pun pergi. Bila pergi, orang kaya ni, Warren Buffett ni tengah sibuk. Warren Buffett cakap, oh sorry aku tengah sibuk ada tetamu. Boleh tak kau jalan-jalan dulu rumah aku selama 2 jam, lepas tu kau datang sini balik. Tapi sambil kau jalan-jalan tu kau pegang sudu ni, aku titikkan 2 minyak dalam ni. 2 titis minyak. Sambil kau jalan, kau jaga betul-betul minyak ni supaya tak jatuh. Lepas tu budak tu sepanjang 2 jam, dia turun naik tangga rumah orang kaya kan. Dia pergilah ke swimming pool, dia pergi sini, dia pergi sana semua dengan menjaga betul-betul sudu tadi supaya minyak tak tumpah. Lepas tu dia jumpa balik selepas 2 jam. Orang kaya tu tanya, kau nampak apa-apa tak? Minyak kau tumpah tak? Minyak aku tak tumpah, aku berjaya jaga. Tapi kalau minyak kau tak tumpah, kau tengok tak lukisan-lukisan mahal aku dekat kau tengok tak perabot-perabot aku yang mahal? Kau hayati tak keindahan rumah aku yang keindahan kebun aku yang aku buat selama berapa tahun ni? Kau hayati tak? Dia cakap tak, aku tak sempat untuk tengok benda tu semua. Aku hanya fokus kepada minyak tadi. Lepas tu dia cakap, sayangnya sekarang ni kau pergi balik sambil menghayati. Dia pergi menghayati, tapi dia lupa untuk jaga sudu. Dan akhirnya dia datang balik, dia cakap kat orang kaya tu tanya, mana sudu kau? Dia cakap minyak dah tumpah. Lepas tu orang kaya tu cakap apa? Nak tahu tak apa rahsia kebahagiaan? Rahsia kebahagiaan adalah kau menikmati dunia, dalam masa yang sama kau fokus kepada impian kau. Ada setengah orang cakap, no, kau fokus je impian, pedulikan dia. Ada orang cakap, tak payahlah pedulikan semua, kita enjoy life je. Tak, kita wasati. Fokus pada impian, dalam masa sama kita enjoy lah. Kita hayati kebahagiaan dunia ni. Allah tak suruh kita terlampau fokus kepada satu benda sampai kita lupa nak beranak pinak, kita lupa untuk have fun dengan sahabat-sahabat kita, luangkan masa dan sebagainya.
Itu yang bagi saya sangat cantik. Kadang-kadang ada orang terlampau cenderung kiri, ada orang terlampau cenderung kanan. Tapi orang kaya ni ajar kita tengah-tengah. Hayati hidup kau dan macam sama kau fokus impian kau. Tapi benda ni susah lah. Tapi perlukan praktis yang panjang. Okay. Yang ketiga, gratitude list. Dalam kisah ni, Fatimah cakap, Santiago cakap, orang biasa-biasa ni, dia rasa hidup dia setiap hari tu benda biasa. Dia tak ada rasa apa benda yang hebat pun dalam hidup dia. Tapi orang yang luar biasa, setiap hari mesti ada input dalam hidup dia. Mesti dia rasa macam ada benda lain. Jadi kat sini saya nak bagi cadangan untuk semualah pendengar. Setiap hari sebelum tidur, dan benda ni sangat diamalkan oleh mereka yang ada masalah anxiety ataupun mereka yang berjaya. Kita tanya jutawan-jutawan, contohnya pakar psikologi yang famous di Amerika and so on. Mereka sangat mencadangkan untuk buat gratitude list. Dan gratitude list ni pun sangat diterapkan dalam Islam sebenarnya. Cumanya konsep kita berbeza. Rasulullah SAW suruh kita muhasabah sebelum tidur kan. Jadi kita tukarkan gratitude list. Iaitu sebelum kita tidur, Nabi suruh kita muhasabah, kita koreksi diri apa hari ni aku buat silap. Dan tambah satu lagi, apa hari ni yang aku syukuri. Tulis 3 ke 5 perkara yang aku syukuri. Contoh, even the small pieces one yang membuatkan kita happy. Contoh hari ni aku dapat makan kek mamasak, red velvet, kek kesukaan aku. Ataupun hari ni aku dapat buat nek aku senyum. Hari ni aku dapat bantu settlekan masalah kawan aku. Hari ni aku dapat tolong sahabat aku punya assignment. Bukan tolong buat kan, tolong bantulah kan. Buat setiap kali sebelum tidur, cari cakap saya, dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lihat perubahan dalam hidup anda. Macam pakar motivasi kan. Cumanya saya nak cakap ni apa yang saya dah cuba kat diri saya dan saya cuba bagi tahu orang-orang yang saya kenal lah. Dia akan jadikan kita manusia lagi bahagia, lagi rasa macam alah masalah kecil je ni, tak ada apalah. Akan buatkan kita rasa macam oh Allah ada, relax lah. Kalau ada masalah kan, tenang. Cuba. Tak percaya, cuba buat. Buat gratitude list sebelum tidur, senaraikan 3 ke 5 perkara yang kita sangat syukuri apa yang terjadi pada hari tersebut. Okay. 4, berani bermimpi dan keluar zon selesa. Ini macam saya cakap tadi, buat jam kita nak as long as tepati syariah, tak mengacau hidup orang lain, buat dan kena keluar daripada zon selesa. Tak ada apa yang disajikan di dalam zon selesa. Tak ada burger pun dekat situ. Tak ada McDonald pun dekat zon selesa. McDonald, burger semua di luar zon selesa. Jadi keluarlah. Kenapa kita nak terus keep dalam zon selesa, berasakan kita okey dekat situ tapi kita tak berkembang. Kita macam contoh kita berada dalam komuniti bijak-bijak. Tapi kita rasa macam aduh, aku tak boleh kat sini. Aku rasa macam aku paling bodoh. Tapi kita duduk dalam zon selesa iaitu kita senyap. Kita ambil pendirian untuk senyap, untuk step back, kadang-kadang left group ataupun kita tak nak bergaul dengan golongan-golongan pandai ni. Akhirnya apa yang kita dapat? Kita akan terus kekal di tangga yang sama kepandaian kita tu. Kita tak naik atas. Bayangkan kalau kita berani lontar walaupun tak bijak. Mereka akan turut beri pandangan. Mereka turut akan into the discussion. Dan akhirnya kita dapat benda yang kita nak. Kita dapat gain knowledge lagi. Itulah kepentingan untuk keluar daripada zon selesa. Ataupun kalau dari segi Quran, kita lebihkan masa. Kalau dari segi keuangan, kita banyakkan membaca, banyakkan belajar daripada orang. Ini bermaksud keluar daripada zon selesa. Dan yang kelima, hidup untuk masa kini. Ini sangat penting untuk kita bahagia. Boleh baca buku ni untuk hidup di masa kini. Buku ni, hidup untuk hari ini. Buku ni sangat membantu kalau mereka yang kecewa dengan masa lepas, mereka yang kecewa dengan kenangan pahit-pahit dulu. Buku ni sangat bantu. Dan buku ni antara buku yang menginspirasikan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okay. Yang keenam, cinta tidak pernah menghalang lelaki dari mengejar takdirnya. Ini kena ingat, bukan lelaki saja, perempuan pun. Nak mencari pasangan ataupun sedang berhubungan. Kalau mereka tu menyekat kita daripada apa yang kita nak, bincang elok-elok. Kalau mereka memang tak ada bincang, so fikirlah adakah mereka mampu menyahut apa yang kita nak sampai tua nanti. Hati-hati dalam memilih. Apa yang kita pilih akan menentukan masa depan kita. Okay, seterusnya. Okay, ini yang terakhir, kritikan. Kritikan terhadap pemikiran binary. Okay, ini yang saya sangat tekankan berkenaan dengan pemikiran binary. Pemikiran binary ni, kalau kita tengok, binary adalah binary code dalam komputer, iaitu hanya ada 0 dan 1. Pemikiran macam ni, ataupun kita cakap pemikiran hitam putih, sangat membahayakan. Walaupun pemikiran hitam putih kita perlu dalam soal, certain soal. Contohnya isu agama, isu akidah and so on, kita perlukan pemikiran binary, iaitu hak batil, tak ada yang tengah-tengah.
Tapi isu-isu perkara ijtihad, kita perlu wujudkan konsep pemikiran kita, pemikiran yang menjangkaui binary, iaitu sentiasa ada pihak ketiga. Betul salah sentiasa ada yang tengah-tengah, ataupun hitam putih sentiasa ada grey area ataupun bahagian kelabu. Kenapa saya cakap macam ni? Dalam buku ni ada pertembungan dua kabilah sewaktu Santiago nak pergi cari harta. Tapi yang hebatnya Paulo tulis, perang ni bukan tentang siapa betul siapa salah, tapi siapa yang paling lama bertahan, sebab Tuhan berada di dua-dua belah pihak. Ini saya baca banyak kali dialog ni. Tuhan berada di dua belah pihak. Kenapa? Sebab mereka gaduh sama-sama Islam. First, sama-sama Islam. Yang kedua, isu bukan isu akidah pun. Mereka gaduh sebab isu contohlah isu penempatan, isu kuasa dan sebagainya. Macam kita tengok politik sekarang. Kenapa sampai perlu ada pemikiran binary? Kalau aku kritik kerajaan, maksudnya aku pembangkang. Kalau aku puji kerajaan, maksudnya aku orang kerajaan. Kalau aku kritik parti Islam, maksudnya aku ni sekular. Kenapa perlu ada pemikiran yang macam tu? Ini semua bentuk pemikiran binary. Sedangkan selain daripada perkara qat'i, bebas untuk kita berkhilaf. Kenapa kita nak kena gaduh? Kenapa nak kena ada hitam putih? Kenapa tak pilih untuk jadi area kelabu? Sebab benda ni tak perlu gaduh pun dalam kisah tu. Allah berada di dua-dua belah pihak. Jadi kenapa nak kena pening siapa betul siapa salah? Dalam politik pun macam tu. Cuba amalkan sikap ni dalam politik, insya-Allah hati kita akan lebih tenang. Kita akan lebih mesra kepada semua pihak. Kita akan mudah untuk terima pendapat sosialis, terima pendapat sekular, terima pendapat Islamis, dan kita buat perharmonian di pihak kita sendiri. Janganlah kita di pihak A, semua selain daripada pihak A adalah salah. Kita di pihak B, semua yang mengkritik pihak B adalah salah. Adalah bukan ideologi kita. Itu bagi saya pemikiran binary yang sangat-sangat tak perlu ada dalam diri kita sendiri. Jadi ini kita sangat perlu tekankan. Okey, seterusnya. Okey, ini antara petikan quotes dalam buku. Setiap saat dalam pencarian mimpi adalah peluang mendekati Tuhan. Jadi jangan ada di antara kita cakap, kau ni kejar sampai nak jadi orang kaya, kau bukannya mesra agama pun, kau lagi lupa kat Tuhan. Tidak. Allah suruh kita berjaya dunia akhirat. Kenapa kita nak jadi orang yang berjaya akhirat je? Mauqif ulama, terserah. Iman kita tak sekuat ulama. Ulama, bidang mereka itu. Contoh kan, ulama tinggalkan dunia sebab untuk fokus kepada akhirat dan juga ajar umat Islam. Kita nak fokus ke akhirat, kita bukannya semampu kita pun tak nak mengajar umat-umat Islam. Jadi kenapa kita nak denikan mimpi dunia kita? Yang penting dunia kita, mimpi yang kita nak kejar dalam dunia ni, pastikan dasar dia adalah agama. Tu je. Allah tak cakap pun kita tak boleh masuk bidang astronomi, Allah tak cakap kita tak boleh masuk bidang politik, masuk bidang ekonomi and so on. Allah tak cakap. Allah cuma cakap je, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berjaya dunia akhirat. InsyaAllah kita boleh selamat. Okey, seterusnya. Satu-satunya tanggungjawab manusia ialah untuk merealisasikan takdirnya. Jadi, selamat merealisasikan takdir masing-masing. Saya harap kalian semua mula untuk trigger dalam hati apa sebenarnya aku nak dalam hidup. Apa sumbangan aku kat diri aku sendiri. Apa sumbangan aku kat agama aku sendiri. Kalau aku tak mampu besar-besar macam khalifah-khalifah, aku tak mampu besar macam para pahlawan, at least ada sumbangan aku. Jadi, selamat mencari mimpi anda. Okay, next. Okay, itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kesilapan di pihak saya ataupun tergagap-gagap. Sebenarnya saya baru sihat daripada demam. Second dose punya side effect. Jadi saya minta maaf lah kalau ada kekurangan. Saya serah semula kepada Arif. Maaf lebih bahasa. Maaf Arif, ada masalah kesihatan sikit, saya akan ganti Arif Okey. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan sesi resensi buku untuk pembentangan hari ini. Oleh itu, saya membuka ruang diskusi kepada hadirin sekalian. Sekiranya terdapat persoalan yang ada, boleh ajukan kepada hadirin.
daripada hadir ataupun buka mikrofon. Okay, ada soalan di ruangan chat iaitu macam mana nak overcome our insecurities yang related dengan impian kita, sebab kadang-kadang kita rasa impian itu tak sesuai dengan kita. Okay, boleh jawab soalan. Okay, terima kasih. Sahabat Ana yang tanya ni. Okay, saya rasa kita pernah bincang dan saya pernah tanya berkenaan soalan ni dekat dia, tapi tak apa, mungkin dia nak kita share bersama-sama malam ni. Okay, macam mana nak overcome our insecurities? Dan sebab kita rasa kadang-kadang impian tu tak sesuai dengan kita. Insecure ni, kita rasa even kita semua ada insecure. Tak kisahlah dari segi insecure kecantikan, insecure kepandaian, insecure harta, semua benda lah. Lagi-lagi bila kita bergaul dengan kelompok yang memang fokus terhadap benda tu. Macam saya cakap tadi kan, kita bergaul dengan golongan-golongan pandai, kita rasa kita tak pandai. Insecure tu. Aku rasa macam, aduh aku ni bodoh lah kat dalam grup ni. Aku boleh tak aku keluar je? Kalau aku teruskan nampaklah aku ni bodoh. Macam tu kan. Sebab saya pernah rasa, honestly saya pernah rasa benda macam ni. Kita di kelompok semua hebat-hebat, kita rasa macam kita paling kecil, kita rasa macam kita paling tak mampu nak buat apa. Tapi macam mana kita nak fight benda ni? Tak lain tak bukan kita kena, first kita kena ada cara untuk kita ke arah itu. Contohlah, kita lemah, saya ambil mudah, kita lemah bahasa Inggeris contoh. Tapi kita nak bergaul dengan golongan-golongan yang memang fluent bahasa Inggeris. Bila kita ada dekat dalam tu, kita rasa macam aku paling tak pandai. Aku paling tak reti bercakap Inggeris. Aku tak boleh nak deliver aku punya point, idea and so on. Jadi apa yang kita nak buat? Kita kena plan ke arah macam mana aku nak jadi bagus dalam salah satu benda tu. Contohlah, kita insecure dengan kecantikan kita. Adakah kecantikan kita tu benda yang kita boleh ubah? Ataupun benda yang memang dah sedia ada? Contoh, kecantikan kita tu mungkin kita ni ada sedikit parut jerawat ataupun and so on lah macam saya sendiri kan. Tapi benda tu boleh ubah tak? Kalau boleh ubah, kita usaha. Kita jaga pemakanan kita, kita pakai serum and so on contoh. Ataupun kita minum air yang banyak. Ataupun dari segi bahasa Inggeris tadi, saya perlu hafal sehari 10 perkataan baru. Saya kena bercakap dengan orang satu hari sebanyak 20 minit dalam bahasa Inggeris walaupun tergagap. Buat apa benda yang boleh ke arah buang insecurity korang. Contoh, kalau bab berat badan, kita rasa kita gemuk. Kita duduk dengan kawan-kawan kita semua handsome, sado-sado. Kita je gemuk. Aku rasa insecure lah kawan dengan kawan aku ni semua sado-sado. Jadi, kita nak terus duduk dalam insecure kita sampai bila? Kalau kita tak mulakan langkah pertama. Terus rancang apa yang kita nak, terus plan. Okay, aku kena seminggu, kena paling kurang 4 kali aku kena exercise. Aku kena buat push up, aku kena buat sit up, aku kena jaga makan, aku kena cut sugar and so on. Jadi, insyaAllah day by day kita buat apa yang kita ke arah impian kita tu, dan insyaAllah insecurity tu akan pelan-pelan hilang. Contoh lain juga, kita tak berani nak lontar idea. Berani untuk lontar idea tak datang dalam semalaman. Kita berani nak bercakap, even kita nak memperkenalkan diri pun tak datang dalam semalaman. Saya ingat lagi pertama kali saya nak bercakap dulu, saya sangat malu sampai saya lari masuk tandas menangis. Sebab kita tak boleh face orang-orang yang akan kecam kita. Walaupun orang tak kecam kita pun. Tapi kita punya overthinking tu rasa macam, weh kalau aku silap cakap orang akan kecam aku. Kalau aku macam ni akan ada orang macam ni. Kalau aku buat macam ni akan ada orang macam ni. Overthinking too much. Jadi saya buat keputusan lari, nangis. Tapi day by day kita cuba bercakap walaupun gagap, walaupun kena gelak, walaupun kena ni. Alhamdulillah at this point at least masih teruk lagi pembentangan, tapi saya mampu bercakap. At least bercakap depan orang ramai ataupun bercakap face to face dengan orang. Jadi cadangan saya yang pertama set goal dan work toward your goal. Kalau nak pandai apa-apa sekalipun, buat goal dan pergi. InsyaAllah insecurity akan hilang perlahan-perlahan dan dia tak akan hilang satu malam. Trust me. Okay, ada soalan yang kedua iaitu kalau ada terlalu banyak kecenderungan atau minat atau impian, apa kayu ukur atau cara terbaik untuk kecilkan kecenderungan dan kemudian work on that dream? Atau tak perlu pilih-pilih dan buat je semua? Okay, silakan. Okay, terima kasih. Soalan daripada Amira Aisyah, macam kenal juga ni. Okay, Mira Grafi ni. Okay, soalan dia, macam mana kalau ada terlampau banyak kecenderungan? Macam mana nak tahu mana yang terbaik? Dan macam mana nak buat? Macam mana nak settlekan isu banyak kecenderungan?
Yang pertama, saya suka try and error apa yang saya nak. Contoh, saya minat debat ataupun saya minat saham ataupun saya minat membaca. Buat je semua benda dan tengok setakat mana benda tu bakar kita punya semangat. Ataupun bila kita capai satu benda tu, dia rasa macam yes, aku buat sesuatu, aku berjaya. Benda ni akan nampak obviously setelah sekian lama kita buat. Contoh saya minat debat, saya minat saham, saya minat bagi orang consult motivation kat orang walaupun kita sendiri tak motivasi kan. Beza tau. Vibe kalau kita berjaya menang debat ataupun kita debat, kita menang game tu dengan kita menang saham ataupun saham kita untung, dengan saya berjaya bantu sahabat-sahabat saya ni keluar daripada masalah diorang. Beza sangat kecenderungan tu. Jadi kat situ kita dah boleh tahu dah mana satu kita punya passion, kita punya sepatutnya kita fokus. Itu satu cara saya. Saya akan cuba semua benda dan kita tengok mana satu yang membakar kita punya semangat paling tinggi. Lepas tu, cara yang kedua, Warren Buffett ajar. Warren Buffett ajar senaraikan 6 benda yang kau nak capai dalam hidup. Senaraikan 6. Fokus yang pertama. Lupakan yang kelima. Lupakan yang 5-5. Sebab, trust me, kalau kita nak yang pertama, 5-5 tu akan capai sendiri. Ataupun kalau tak capai, maksudnya benda tu bukan apa yang kita nak dalam hidup. Benda tu hanya distraction. Contohlah, tanya kita sekarang. Kita nak PhD. Kita nak ada kereta. Kita nak ada rumah. Kita nak ada anak dan so on. Percaya tak? Apa yang first terlintas dalam fikiran kita itu adalah benda terbesar yang kita nak capai. Dan insya-Allah kalau betul kita punya pilihan, yang first tu kita capai, yang lain akan mengikut. Contoh macam tadi tu, kita nak PhD. Trust me, kalau kita dapat PhD, mustahil untuk kita tak ada kereta kan. Sebab gaji pensyarah pun berapa. Nak katanya untuk kita keluarkan kereta tu sangat mudah dan sangat wajar. Yang kedua, nak beli rumah mesti dah boleh sebab gaji pensyarah tinggi, jadi kita boleh buat loan rumah untuk bank. Yang ketiga, keempat, nak ada keluarga. Kahwin je lah, tak ada masalah pun. Jadi nak katanya try listkan semua kecenderungan yang kita ada tu, list out. Benda yang pertama dalam otak kita keluar, tulis nombor 1, tulis banyak-banyak dan fokus kepada nombor 1 saja, lupakan yang 5. InsyaAllah day by day kita akan dapat nombor 1 dan akhir sekali 5-5 akan ikut serta. Itu cara kedua. Cara ketiga, ini juga yang saya buat, senaraikan setiap kali awal tahun. Sama ada awal Muharram ataupun awal New Year, tak kisahlah nak ikut mana-mana kan. Sebab ini bukan isu besar pun kan. Cumanya kalau nak barakah Islam and so on, ambil awal Muharram. Macam hari ni kan, kita dah masuk tahun baru. Esok adalah hari 1 Muharram. Tulis 101 impian kita dalam tahun ni. Tulis 101 impian kita dalam tahun ni. Biar banyak mana pun. Aku nak bahagikan, make sure spesifik lah. Contohnya, aku nak khatam sebanyak 30 buah buku. Aku nak kumpul RM1,000. Aku nak ini sampai 100. Dan sehari sekali ataupun seminggu 3 kali, 4 kali, tengok list tu. Percaya tak percaya, apa yang kita tulis akan jadi kenyataan. Saya pernah dengar satu ceramah ataupun satu motivasi daripada, saya tak ingat nama dia siapa, tapi dia cakap you have not because you ask not. Ini petikan daripada kitab Bible. Dia cakap you have not because you ask not. Kamu tak ada sebab kamu tak minta. Tapi saya terfikir, takkan dalam Islam tak ada konsep ni. Saya cari dan saya bincang dengan sahabat saya juga tadi, kami terfikir satu ayat Quran, iaitu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu doa, minta, seru aku dan aku akan makbulkan. Kat sini kepentingan untuk kita tulis apa yang kita nak. Kita tulis dan kita revise. Bila kita revise, kita tengok tu maksud kita mendoakan tau. Bila kita tengok, aku nak nak baca 30 buku tahun ni. Kita minta doa ke Allah sebenarnya sebab kita baca. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang profesional, mereka tampal vision board orang dekat tempat yang mereka selalu nampak. Sebab setiap kali kita nampak, kita doa. The power of doa ni sangat-sangat jangan kita deny. Sebab semua yang kita ada sekarang ni, semua yang kita buat, semua yang kita harapkan sekarang ni
adalah hasil doa kita mungkin 10 tahun lalu. Kita tak pernah harap pun aku boleh masuk UM. Kita tak pernah harap pun aku boleh habiskan Quran. Kita tak pernah harap pun aku dapat keluarga yang bahagia and so on. Tapi kenapa kita boleh dapat semua benda tu? Sebab mungkin 10 tahun lepas kita pernah doa. 3 tahun lepas orang lain kita pernah minta orang doakan untuk kita. Jadi tulis dan selalu revise 101 impian tu, insya-Allah Allah akan bantu selesai. Ini 3 tips yang saya boleh bagi. Terima kasih. Okay, saya rasa tak ada soalan kot ke ada lagi? Saya ada soalan. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Tadi saudara disebut tentang keluar daripada zon selesa kan. Jadi okay, saya bagi situasi lah. Contohlah kalau kita ni kita minat, contohnya kita minat undang-undang. Dan kita memang berada dalam bidang undang-undang. Jadi mungkinlah kita boleh kata benda ni kita sedang berada dalam zon selesa kita. Jadi apakah kayu ukur dalam keadaan kita nak kata kita perlu keluar daripada zon selesa? Kalau kata zon selesa kita tu memang merupakan minat kita, dan salah ke sebenarnya kalau kita duduk dekat zon selesa kita yang walaupun zon selesa kita suka dan kita boleh berjaya dalam zon selesa kita tu? Terima kasih. Ya, terima kasih saudari Rashika. Jauh terbangnya daripada USIM. Okey, jawapan kepada soalan saudari, iaitu macam mana kita nak, apa kayu ukur untuk kita keluar daripada zon selesa sedangkan kita dah berada dalam benda yang kita minat dan kita selesa dengan benda ni. Bagi mereka yang dah minat, bagi mereka yang dah memang berada into the ground, maksudnya dah memang berada dalam track ke arah mencapai impian, mesti ada satu fasa yang kita rasa sangat susah ataupun kita rasa macam kita belum capai tahap tu. So kita jadikan benda tu sebagai kita. Contoh kan, macam dalam law, at some point memang kita berada di dalam bidang kita. Tapi mesti ada satu benda yang kita rasa macam orang bidang law juga ada benda tu, hebat dalam benda tu, tapi kita tak mampu lagi hebat macam tu. Contoh, mungkin saya sangat, antara tokoh yang saya sangat adore dalam bidang undang-undang, Gobind Singh lah, iaitu ahli parlimen juga. Dia sangat fluent, dia sangat cair gila perlembagaan. Macam orang yang hafal Quran, keluarkan Quran, dia keluarkan perlembagaan tu macam tu je. Jadi mungkin itu sebagai kayu ukur untuk kita keluar daripada zon selesa kita. Contoh, kalau kita di bidang Quran, zon selesa kita adalah ingat Quran. Kita tengok pula kawan-kawan kita yang hanya sebut kepala ayat dah boleh sambung. Hanya sebut nombor ayat dah boleh sambung. Ataupun kita dalam bidang syariah, kita tengok juga pula ulama-ulama kita yang pada umur kita 22 tahun dah jauh ke depan. Jadi bagi saya, untuk kita berada di dalam zon selesa, kayu ukur untuk keluar tu adalah kita tengok orang sekeliling kita ataupun mereka yang sama umur dengan kita tapi mereka mampu capai lebih tinggi daripada kita. Mungkin itu sebagai kayu ukur untuk kita keluar daripada zon selesa, keluar daripada zon selesa. Aku tak boleh terlampau selesa dalam keadaan yang macam ni. Faham tak? Zon selesa ni bukan maksudnya zon selesa tu tak bagus. Zon selesa ni adalah membuatkan kita lemau. Faham tak? Lemau dan kita rasa okey dengan suasana tu. Kadang-kadang macam saudari cakap tadi, kita berada dalam law, macam saya cakap, berada dalam sains politik, selesa sebab memang bidang kita. Tapi kita tengok berapa ramai lagi orang yang boleh ulas politik dengan menggunakan banyak bahan rujukan. Menggunakan rujukan sosialis, menggunakan rujukan sekular and so on, boleh gabung jalin, ambil Islam and so on. Kita tak mampu lagi. Jadi itulah keluar zon selesa kita. Kalau dari segi law, kita tengok berapa ramai sahabat-sahabat kita di bidang kita juga yang jauh ke depan daripada kita. Ataupun kalau kita memang dah ke depan, ambil mereka yang sentiasa di atas kita, mungkin di atas umur kita, sebagai kita punya batu loncatan supaya kita tak terlampau selesa. Zon selesa ni bukan teruk, cumanya membuatkan kita lemau dan tak ada progres. Itulah maksud saya. Terima kasih. Ada lagi ke soalan? Tak ada kan? Okay, terima kasih. Ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya wakil pihak penganjur, mohon maaf anda terdapat kesilapan dan mengendalikan majlis pada malam ini. Mohon hadirin bersedia untuk sesi fotografi. Okay, mana yang ada tak ada masalah internet boleh buka kamera untuk sesi fotografi.
Allah, Dr. Syukri ada ke? Assalamualaikum doktor. Rekod ada. Ada kami simpan. Maaf Aisyah tak dengar. Sekejap eh. Sekejap eh. Okay, saya kira lah. Saya kira 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Last. 1, 2, 3. Dah. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudara Syafiq. Okay, insyaAllah pada minggu harapan, hari Rabu akan adakan lagi media karya dan harapkan agar hadirin dapat turut serta bersama-sama. Kita tutup balas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.